Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Rukun Iman. Iman, hakikat, rukun dan perkara-perkara yang membatalkannya. Jadi kita telah belajar 3 rukun. Hari ini kita pergi kepada rukun yang keempat. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah. Kita telah beriman kepada Allah, malaikat, Rasul. Hari ini beriman dengan kitab. Rukun iman yang keempat ialah beriman kepada kitab-kitab Allah. Iaitu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diturunkan juga kitab-kitab lain kepada rasul-rasul yang sebelumnya. Jadi nabi-nabi sebelumnya sudah ada. Yang kita dengarnya berapa buah kitab yang besar-besar ya. Satu kita kena sebut. Kalau kita tak kena sebut, banyak lagi. Kitab-kitab yang diturunkan itu ada yang disebut dalam Al-Quran dan ada yang tidak disebutkan. Kitab yang disebut dalam Al-Quran ialah yang pertama At-Taurah. Dipanggil kitab Taurat. At-Taurah ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Sebagaimana firman Allah, Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Maksudnya semuanya kami telah turunkan At-Taurah yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu dihukumkan bagi orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah dan oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintah memelihara kitab Allah dan mereka itu menjadi saksi terhadap kebenaran. Surah Al-Ma'idah ayat 44. Jadi pendeta-pendeta mereka awalnya, di peringkat awalnya, semuanya berhukum dengan kitab Allah. Di akhirnya, bila Nabi Musa sudah tidak ada, dia pindah. Hak dia nak, dia ambil. Hak dia tak mau, dia buang. Ataupun dia tak baca. Itu perangai pengikut Taurat. Kita tengok kitab yang kedua, Injil. Injil ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan kami iringkan jejak nabi-nabi Israel dengan Isa putra Maryam. Jadi nabi itu banyak daripada kalangan Bani Israel. Kemudian yang terakhir di kalangan mereka siapa? Nabi Isa. Nabi Isa ini kerja dia apa? Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, iaitulah At-Taurah. Dan kami telah memberikan kepadanya, pada Nabi Isa AS, kitab Injil. Sedang di dalamnya petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, iaitulah kitab Taurat. Jadi kitab yang kemudian, semuanya menceritakan kebenaran kitab yang dulu. Itu menunjukkan daripada sumber ataupun puncanya satu. Mari daripada Allah. Kalau mari daripada orang lain, takkan Nabi Isa nak puji Hak Musa. Dia puji kitab dia je lah. Jadi oleh kerana dia satu, maka cerita-cerita tu dikait-kait sampai kepada Al-Quran Karim. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Ma'idah ayat 46. Yang ketiga, Az-Zabur. Az-Zabur ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud AS. Firman Allah Ta'ala, وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan kami telah kurniakan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Surah Al-Isra ayat 55. Yang keempat, dia panggil Sahifah. Sahifah yang diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Alam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa an la tazir waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Maksudnya, atau apakah belum diberitakan apa yang ada pada Musa dan saifah-saifah Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Itu sifat-sifat Nabi ini, menyempurnakan janji. Apa dia? Isi kandungnya dia. Ini. Isu kandungnya kita dulu yang dicerita oleh Allah dalam Quran baik. Yang pertama, yaitu bahawa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi kita ni dosa, kita tak pikul dosa orang lain. Kalau tak ada sebab lah. Tapi kalau ada sebab, pikul. Ada sebab, pikul. Contohnya kita jual anjur. Suruh orang buat maksiat. Buat pesta. Panggil orang menari, berjoget. Buat pertandingan, memancing cara judi. Kita tidur di rumah pun, orang tu buat, pikul sekali. Jadi, hak tak pikul sini ni, dosanya tak terlibat dengan kita. Kita di sini, orang ada buat dosa di tempat lain yang tak ada kena dengan kita. Maka tak apa. Satu. Dan bahawa seorang manusia tidak memperolehi selain daripada apa yang ia usahakan. Dia usaha, dia boleh. Dua. Kena tanda itu. Dan bahawa segala usahanya itu akan dilihat. Kemudian akan dibalaskannya dengan balasan yang lebih sempurna. Jadi, dan bahawa kepada engkaulah tempat kesudahan. Wa anna ila rabbika, kepada Tuhan engkau. Tulis, ada tertinggal itu. Dan bahawa kepada Tuhan engkaulah, lepas kepada itu ada Tuhan. Kita ni banyak tertinggal terjemahan dia. Dan bahawa kepada Tuhan engkaulah tempat kesudahan kita nak kembalinya ke mana? Jumpa Allah Subhanahu wa taala. Suratul Najmi ayat 36-42. Jadi ayat ni mencerita kepada kita bahagian daripada isi kandungnya kita dulu sama ni cerita dalam Quran. Kita tak tafsirlah satu-satu. Nak dengar cerita dulu. Dan firman Allah Ta'ala lagi, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Semuanya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ia ingat nama Tuhannya, maka ia mendirikan salat. Tetapi kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, iaitulah Sahifah Ibrahim dan Sahifah Musa. Jadi Musa itu Taurat satu, kitab besar. Sahifahnya ada lagi lembaran lain pula, kitab-kitab yang lain. Suratul A'la ayat 14 hingga 19. Adapun kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan nama-namanya kepada kita. Cuma menerangkan bahawa tiap-tiap orang nabi utusan Allah diturunkan kepada mereka risalah. Risalah ni maknanya atau ajaran ataupun arahan untuk disampaikan kepada kaum mereka, seperti firman Allah Taala, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, mula asal satu, ya ikut Nabi Adam lah kau. Satu agama. Kamu ni selisih. Di antara Adam dengan Nuh katanya 10 kurun. Lepas tu bermulalah sembahyang berhala yang telah kita cerita dulu. Tentang punca berlakunya sembahyang berhala dalam dunia ini. Maka Allah mengutuskan Nabi sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi hukuman, menjatuhkan hukuman di antara manusia tentang perkara yang mereka berselisih pandangan. Jadi, semua benda yang berselisih, Allah Ta'ala waktu kitab dia, maka yang menjadi pemutusnya siapa? Kitab Allah. Bukannya pemutus ni orang-orang lain. Jadi kita ini, bila manusia sudah lagi tidak ingat kepada Allah, maka kita pun diambil orang lain buat pemutus.
Siapa dia yang memutuskan? Orang putih. Inggris. Yang mari buat apa ni? Mari buat undang-undang, itulah pemutusnya. Bukan lagi kitab Allah, bukan lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah ayat 13. Dengan demikian wajiblah kita beriman kepada kitab-kitab yang tidak disebutkan nama. Kita kena tahu setiap Rasul ada kitabnya. Tapi nama apa? Allah Ta'ala tak sebut. Jadi bila Allah Ta'ala tak sebut kepada kita, kita pun tenanglah. Kalau tidak kita kena tahu. Jadi dia tak payah tahu. Tahu secara umum saja. Allah Ta'ala nak ringankanlah beban yang kita tu. Dan kita tidak boleh menisbahkan mana-mana kitab kepada Allah kecuali kitab-kitab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ataupun dihurai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita beriman bahawa kitab-kitab yang diturunkan itu membawa kebenaran, cahaya yang menerang dan membawa hidayah. Mengesahkan Allah pada rububiyahnya, makna ketuhanannya, uluhiyahnya, ketuhanannya, nama-namanya, asma'nya dan sifat-sifatnya. Dan mana-mana perselisihan dalam perkara-perkara tersebut yang didapati dalam kitab-kitab itu adalah hasil daripada pengubahan manusia dan perbuatan mereka sendiri. Jadi hak ubah ni tangan manusia yang nakal. Yang jahat ya, jadi ubah perjalanan. Bukan daripada Allah. Firman Allah Ta'ala mengenai kitab Taurat, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab At-Taurat, ada padanya petunjuk dan cahaya yang menerangkan. Surah Al-Maidah ayat 44. Firman Allah Ta'ala mengenai kitab Injil, وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Jadi nampak dia tu bersambung cerita-cerita dia. Dan kami iringkan jejak langkah Nabi-Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Mereka membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu At-Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya Nabi Isa kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, iaitulah kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 46. Jadi semua kitab-kitab ni bawa petunjuk. Sebab dia mari daripada Allah. Allah Ta'ala nak pimpin hamba-hamba dia melalui Nabi. Jadi manusia yang tak ikut Nabi, inilah yang terpesong, yang sesat. Kitab yang kelima, ini kitab yang paling besar sekali. Mukjizat yang berkekalan sampai kiamat, yang mengatasi semua kitab-kitab yang lain, iaitulah Al-Quranul Karim. Kitab-kitab yang kita sayang, yang kita dukung dia, yang kita cium dia, yang kita musabakahkan dia. Tapi amalan kita dengan dia lah ke mana? Itu soalan yang tak terjawab lagi. Jadi dari sudut sayang ke Quran ni, habis dah. Habis dah. Habis saya dah kita. Tak saya. Beli juga warna-warni. Beratus-ratus harga beli. Untuk disimpan. Untuk disimpan. Tengah orang tu dia kata, "Ustaz, saya beli semua Quran cantik-cantik ni. Untuk koleksi." Koleksi tu bahasa kita, bahasa orang moden ni kata, simpanan. Untuk simpanan. Jadi untuk nak bacanya bila? Nak baca dia baca Quran hak lama dia juga. Sayang dia. Nak cerita, tak apalah. Sayang ke Quran tu satu tanda iman. Tanda iman. Beriman kepada Al-Quran. Kita beriman bahawa Al-Quran Karim adalah kitab yang terakhir diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta Allah mengutamakannya dengan beberapa ciri yang boleh membezakannya daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Apa dia perbezaan kitab Al-Quran dengan kitab yang sebelumnya? Baru ni kita baca dah perbezaan kelebihan Nabi dia. Ni kitab dia pula tak mana beza. Berapa perbezaan ada? Kita boleh lihat. Ciri-ciri itu antara lain ialah yang pertama, Al-Quran mengandungi intisari, ringkasan kepada ajaran ilahi, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Kerana Al-Quran menguat dan membenarkan lagi ajaran-ajaran yang termaktub dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi, kitab-kitab yang terdahulu itu, berapa buah kitab semua itu, dia terkandung di dalam Al-Quran. Dari sudut mentauhidkan Allah, kewajiban beribadat kepada Allah dan taat kepadanya. Al-Quran menghimpunkan segala jenis hasanat. Tanda hasanat itu kebaikan. Letak arti sikit. Dan fadail, kelebihan-kelebihan. Hasanat
kebaikan. Fadail makna kelebihan yang terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga sebagai muhaimin. Muhaimin. Apa dia muhaimin? Penjaga dan penyaksi. Dia jaga kitab lain dan dia jadi saksi kepada kitab lain. Dan raqib. Raqib, pemerhati dan pengawas. Dengan mengaku kebenaran isi kandungan yang termuat, yang terkandung di dalam kitab-kitab sebelumnya. Serta menerangkan penyelewengan dan pengubahan yang berlaku dalamnya. Firman Allah Ta'ala, Inna anzalna al-kitaba bil haqq. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأنزلنا إليك. Dan kami telah turunkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran, dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitulah kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan penyaksi terhadap kitab-kitab yang lain. Jadi dia membenar hak lepas, dia jadi saksi kepada yang lain-lain itu. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Al-Quran juga membawa syariat jaya menyeluruh, mengandungi setiap perkara yang mesti manusia amalkan untuk mencapai keamanan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat nanti. Ia mengubah sekalian syariat amaliyah, perbuatan yang dikhususkan pada umat yang dahulu, serta menggantikannya dengan syariat yang terakhir, kekal dan sesuai dengan keperluan masa, keperluan manusia di setiap zaman dan tempat. Jadi Al-Quran dia ubah dah. Kita dulu mungkin keras, berat sangat hukumnya, Al-Quran bagi ringankan. Orang dulu kalau pergi berperang, bertahun-tahun berperang, bila menang, boleh harta rampasan, ghanimah banyak, tak boleh makan. Tengok saja api, mari makan. Mari Al-Quran kita dah. Al-ana khafafallahu ankum. Jadi boleh kita ambil harta, boleh bagi. Hamba boleh ambil. Harta, pedang, semua boleh ambil. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab yang dijamin terpelihara. Tak boleh siapa nak kacau dia. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaga. Kami turun Quran, kami jaga dia. Tak ada siapa berani ingkar. Dan firman-Nya lagi, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dan semuanya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya oleh kebatilan, tak ada benda batil. Baik dari hadapan maupun belakang, yang diturunkan daripada Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran ini sudah ada jaminan Allah Ta'ala itu. Surah Fussilat ayat 41-42. Kelebihan Al-Quran yang ketiga, yang kedua tadi dijamin, tak ada siapa boleh ubah. Orang putih tak boleh ubah, orang Melayu lagi tak boleh ubah. Cumanya mereka boleh jauhkan daripada Quran, boleh. Undang-undang dia tak pakai, itu jauhkan. Tapi nak ubah, tak mampu. Ubah Quran, ubah undang-undang boleh lah. Sebab dia dah jauh ke manusia daripada Quran. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk manusia seluruhnya. Bukan kata untuk kampung-kampung tertentu, tak. Diturunkan Al-Quran untuk manusia seluruhnya, bukan untuk suatu kaum yang tertentu, sebagaimana sifat kitab-kitab yang dahulu. Al-Quran yang terpelihara dari penyelewengan dan terpelihara dari sebarang permainan manusia, menjadi satu hujjah Allah ke atas manusia. Hujjah yang akan berkekalan hingga ke alam akhirat. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, tiap-tiap satunya ditujukan kepada sesuatu kaum yang tertentu. Bukan seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu meskipun dasar agama dalamnya satu, tetapi syariat dan hukum-hukum hakamnya adalah tertentu kepada suatu zaman dan sesuatu kaum sahaja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiada umat daripada kamu, kami berikan satu ajaran dan jalan yang terang, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 48. Jadi, kita orang dulu, Quran kitab mereka, dia turun kepada hukum itu untuk kaum itu saja. Mari kaum lain, mari kita lain pula. Jadi berbeza dengan Quran, dia turun kepada semua manusia. Tak kira warna apa, bangsa apa, tak kira.
Dengan demikian, kita dahulu tidaklah mendapat jaminan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman sebagaimana jaminan penjagaan yang diberikan kepada Al-Quran. Maka diterangkan dalam Al-Quran sendiri mengenai penyelewengan dan penukaran yang berlaku di dalam kitab-kitab dulu. Quran sendiri cerita bahawa orang dulu telah menukarkan kitab mereka. Mengenai penyelewengan dan penukaran orang-orang Yahudi terhadap kitab At-Taurat, kita dapati Allah telah berfirman, "Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu wa hum ya'lamun." Maka apakah kamu masih mengharap kaum Yahudi akan percaya kepada kamu? Tengok. Yahudi tak percaya dah kepada kamu, kecuali beberapa orang ya. Padahal segolongan daripada mereka mendengar firman Allah dalam kitab Taurat dulu, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Dia faham baru dia ubah. Dahsyat. Kalau tak faham ubah boleh tahan. Sedang mereka mengetahui. Mana dia ubah tu dia buat dalam keadaan dia sedar. Dia tahu benda tu salah. Surah Al-Baqarah ayat 25. Yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ihi. Mereka, yakni orang-orang Yahudi, mengubahkan kalam Allah daripada tempat. Surah An-Nisa ayat 46. Mengenai penyelewengan dan penukaran yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi di dalam kitab Injil, oleh orang Yahudi dalam orang Nasara dalam kitab Injil, firman Allah Ta'ala, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Dan di antara orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini Nasrani. Nah, dia mengaku dia Nasara. Ada yang telah kami ambil perjanjian mereka. Iaitu ulama-ulama dia. Tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian daripada apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Kelahi sama sendiri. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. Wahai ahli Alkitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang telah kamu sembunyikan. Dia sembunyi. Dan banyak pula yang dibiarkannya, tak ambil hukum. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya daripada Allah dan kitab yang menerangkan, yakni Al-Quranul Karim. Sudah ada Quran terang pada kita. Tapi dia buat tak dengar, buat tak tahu, buat tinggal tuli, buat tak irau. Surah Al-Ma'idah ayat 14-15. Di antara penyelewengan dan penukaran yang telah dimasukkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ke dalam agama mereka, ialah kepercayaan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair. Letak bagi dia. Uzair itu putera Allah. Uzair anak Tuhan. Dan kepercayaan orang-orang Nasrani mengatakan Isa Al-Masih itu anak Tuhan. Maka nak jadi anak Tuhan lah. Yahudi kata Uzair, Nasrani kata Isa. Firman Allah Ta'ala, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putera Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Isa Al-Masih itu putera Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang dahulu. Mereka dilaknati oleh Allah. Bagaimana mereka sampai berpaling daripada kebenaran. Surah At-Taubah ayat 30. Al-Quran membetulkan penyelewengan yang telah dibuat-buat oleh mereka sendiri. Dengan menerangkan bahawa Allah Ta'ala suci, bersih daripada mempunyai anak dalam firman-Nya. Orang Yahudi tuduh Allah Ta'ala ada anak. Nasara kata ada anak. Allah Ta'ala jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya katakanlah. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah Ta'ala Esa.
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Benda lain yang bergantung dengan Tuhan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jangan ada beri nama pada Tuhan. Jangan ada bagi anak pada dia. Dia tak berajak kepada semua Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Allah menegaskan bahawa para rasul sekalian adalah manusia yang dipilih untuk menerima wahyu dan menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Allah Ta'ala pilih dah. Firman Allah Ta'ala, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Aku ni manusia sepamu juga, makan minum ada isteri berkahwin. Tapi aku ada wahyu. Wahyu akunya, Allah Ta'ala ayat bagi tahu kepada aku, Allah Ta'ala ni esa. Tak ada sekutu. Suratul Kahfi ayat 110. Dan di antara penyelewengan yang telah diada-adakan oleh orang-orang Nasrani yang Allah terangkan kepada kita dalam Al-Quran, yaitu mereka memesongkan hakikat kebenaran dan mempertuhankan Nabi Isa. Isa jadi Tuhan. Segolongan mereka mengaku bahawa Allah salah satu daripada 3 Tuhan. Tuhan itu ada 3. Bapa, Mak, Anu. Firman Allah Ta'ala, "Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid." Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawasanya Allah salah seorang dari 3. Salah satu daripada 3. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang esa. Surah Al-Ma'idah ayat 73. Kerana itu, maka datanglah Al-Quran menerangkan penyelewengan mereka serta menerangkan akidah yang sebenar mengenai Nabi Isa dan ibunya Maryam, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun." Maksudnya, Al-Masih putera Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Sama ada rasul. Dan ibunya seorang perempuan yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Dia manusia kan? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka Ahlul Kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling daripada memerhati ayat-ayat kami. Dia tahu, dia dengar, tapi dia tak ikut. Ini jadi yang kita takut. Suratul Ma'idah ayat 25. Di sini ternyatalah suatu hakikat yang tidak diragui oleh orang yang insaf, orang yang adil, bahawa tidak ada sebuah kitab pun pada hari ini yang boleh dinisbahkan kepada Allah selain daripada Al-Quran. Itu kitab Taurat kan lagi. Betul. Tapi telah diubah, telah dipindah. Hakikat ini telah pun terbukti dengan dalil yang dapat disaksi. Apalagi dalil yang disebut dalam Al-Quran mengenai penyelewengan yang berlaku di dalam kitab-kitab pada hari ini, di antara buktinya. Tengok. Bukti-bukti. Penyelewengan yang berlaku dia. Apa dia? Bukti yang pertama, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran telah hilang nuskhah asal. Tak ada. Tapi nuskhah kita Al-Quran ni, resam Utsman yang ditulis resam Utsman, ada lagi. Pergi melawat di muzium-muzium, masih ada lagi. Pergi melawat di muzium, di mana-mana tempat, orang duk simpan lagi. Jadi, tengok ni. Sudah hilang. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran telah hilang nuskhah asalnya. Tak ada lagi. Tidak ada lagi di tangan manusia sekarang. Tak ada. Yang ada hanya terjemahannya sahaja. Adapun Al-Quran ia tetap terjaga. Surah-surahnya, ayat-ayatnya, kalimah-kalimahnya, juga baris-barisnya, sebagaimana yang dibaca oleh Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang dibaca oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Masih wujud. Jadi kitab ni ada tersimpan di muzium-muzium, resam Utsmani, kuat zaman Utsman. Tengah tu kata ada lagi kesan darah yang terpecik atas Quran yang tengah dia baca waktu Nabi, waktu Sayyidina Utsman baca Quran, orang bagi kitab dia. Ada lagi. Kita tengok dalam muzium, insya-Allah kita pergi melawat tengok.
Yang kedua, kita itu telah bercampur dengan kalam manusia. Ini penyelewengan yang kedua. Kita itu telah bercampur dengan kalam manusia yang terdiri daripada penafsiran ayat, catatan tarikh, sejarah hidup para nabi dan murid-murid mereka, hukum yang diistimbat oleh para fuqaha, hingga tidak diketahui yang mana kalam Allah, yang mana kalam manusia. Bercampur aduk habis. Adapun Al-Quran Al-Karim, ia kesemuanya adalah kalam Allah, tidak bercampur dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata sahabat dan lain-lain. Karena itulah Nabi kita tak pernah tulis hadis. Di mereka awal Islam, Nabi tak pernah tulis. Jangan tulis hadis. Sebab dia takut bercampur dengan Quran. Quran ditulis. Bila turun wahyu, Nabi panggil penulis wahyu. Kata wasal wahyu tulis. Jadi bila akhir tu, mari seorang nama Abu Syah. Dia kata, aku tak ingat ya Rasulullah, saya ni lupa. Boleh tak tulis? Maka Nabi benar tulis. Jadi, bila pada waktu itu Allah Ta'ala beri kepada dalam dada umat masa tu, dia ingat semua apa yang Nabi kata. Kemudian marilah ulama kemudian barulah mula tulis hadis. Dia tak mau campur. Jadi orang ni campur habis dah. Adapun Al-Quran tidak bercampur dengan hadis Rasulullah dan kata-kata sahabat dan lain-lain. Abu Waqid Ali bin Aqil berkata, apabila engkau hendak mengetahui bahawa Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah kepada hadis-hadis Nabi Muhammad bagaimana ia berbeza dengan Al-Quran. Beza. Perhatilah perbezaan di antara kedua-duanya dalam susunan gaya bahasa, sebagaimana kita dapati bahawa kalam manusia sesama mereka ada menyerupainya. Tetapi kalam Nabi walaupun sepatah tidak menyerupai dengan kalam Al-Quran. Beza. Abul Wafa menegaskan lagi, di antara tanda-tanda i'jazul Quran. Apa dia i'jazu? I'jaz maknanya Quran ini melemahkan orang lain nak tiru dia. Itu makna i'jaz. Tak mampu orang lain nak buat seperti dia. Iaitu tidak ada satu ayat pun yang boleh kita katakan bahawa ayat itu dipetik daripada kalam orang-orang dulu. Tak ada. Dia panggil ikhtibar. Menukilkan kat pandangan orang lain. Tak ada. Apabila kita mengkaji, kita akan dapati bahawa percakapan setengah manusia diambil daripada percakapan orang lain. Contohnya dalam bahasa Arab, Al-Mutanabbi, penyair Arab dalam syairnya, banyak memetik daripada syair Al-Busturi. Jadi setiap orang itu duk pilih. Orang ni ambil orang ni, ambil orang ni. Yang penyelewengan yang ketiga. Tidak sah. Kitab-kitab tersebut tidak sah kita nisbahkan kepada Rasul yang menerima kitab itu. Tak boleh lagi kita kata ini kitab Nabi Musa. Tak ada lagi. Telah diubah sebenarnya. Kitab tersebut tidak sah kita nisbahkan kepada Rasul yang menerima kitab itu. Kerana ayat-ayat di dalam kitab itu tidak mempunyai sanad tarikh yang boleh dipercayai. Quran ada sanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Asfar yang ada di tangan bangsa Yahudi hari ini, atau yang juga dipanggil kitab Perjanjian Lama, atau yang disebut secara umum kitab At-Taurah, kitab ini disusun selepas wafat Nabi Musa alaihi salam beberapa abad lama. Mengenai hal ini, Ustaz Muhammad Farid Wajdi telah menyalin daripada ensiklopedia Larousse yang ringkas. Dia kata apa? Dia ambil daripada ngakui orang putih. Pengetahuan akademik, terutamanya surutan daripada Jerman, setelah melalui kajian yang menyeluruh tentang kesan-kesan peninggalan lama, kesan-kesan sejarah dan ilmu bahasa, telah menetapkan bahawa kitab At-Taurah yang ada hari ini bukanlah ditulis oleh Nabi Musa AS. Ada. Malah ia adalah hasil dari karya-karya padri-padri yang tidak dijelaskan nama. Penulis pun tak kenal padri mana. Mereka menyusun secara beransur-ansur dengan bersumberkan riwayat-riwayat yang diterima dan didengar daripada orang-orang tawanan daripada bangsa Babylon. Bahkan setengah ahli pengkaji berpendapat bahawa kelima-lima asfar, kitab fiqh yang dipanggil oleh kaum Yahudi dengan asfar, dan mendakwa sebagai isi kitab Taurat itu, di dalamnya bukanlah mengandungi semua riwayat-riwayat Israiliyat, akan tetapi mengandungi isyarat, hikayat dan rumusan sahaja. Jadi masing-masing buat cerita. Kalau Quran ni kita benar buat cerita, hari ni tuan-tuan yang kita tahunya, ni Quran orang tak buat cerita, hadis Nabi. Kan kita belajar dalam kitab kita. Berapa-buah kitab dah kita sudah khatam. Berapa banyak kitab-kitab yang anda bagi tahu, hadis ini tidak ada asal daripada Nabi. Kitab tak ada. Hadis ini maudhu', maknanya maudhu' itu hadis palsu. Dia direka-reka oleh ulama-ulama ataupun orang-orang pencerita-pencerita, penghikayat dia cerita, nak suruh orang sedap benar. Oh, sedap ni, orang gawak benar.
Seorang yang bernama Nuh bin Abi Maryam, dia mengaku. Dia kata dia buat cerita palsu ni sebab dia tengok orang tak kuat ibadat hari ni. Orang duk sibuk dengan berperang, duk sibuk dengan berniaga. Dia buat ada palsu. Siapa dia buat macam ni, pahalanya macam ni. Nak suruh orang ibadat dia kata. Tapi tak bolehlah disebut kepada Nabi. Palsu nama. Kalau dia kata aku kata. Ibadat macam ni, orang tahu dah. Mana kuasamu nak beri pahala banyak tu. Senang. Jadi ni tak. Dia masuk atas nama Nabi. Bila orang tanya dia, dia kata al-ihtisab. Aku nak supaya orang balik semula kepada baca Quran. Sebab tu aku ambil setiap surah, dia letak. Surah ni kelebihannya. Ni. Kan kita dah baca dalam kitab Tafsir Baydawi. Allah irham. Ayanda kita ni. Dia sebut. Satu-satu dalam kitab Baydawi. Hadis ini tidak ada asal. Semua orang tanda dia. Saya ingin belajar dengan dia dulu, ingat lagi. Dia kata hadis ini tak ada asal. Hadis ini palsu. Hadis ini maudhu'. Dia sebut tadi. Sebabnya Nuh ni, dia ambil satu-satu ayat, nak suruh orang ni tak lari. Baca Quran. Sebab baca Quran ni, satu surah, kita baca surah ni, kaya dia contohnya. Aku baca kita, pasal nak kaya. Baca surah ni, dapat awet muda. Jadi orang pergi bukan-bukan baca Quran, kan ada Quran. Sebab ni, janji-janji yang ada ni. Jadi benda tu benda palsu. Tak mari daripada Nabi. Ini bahayanya. Maka, Quran tidak berlaku. Tapi kepada sunnah Nabi, berlaku. Alhamdulillah. Ulama-ulama umat ini, meletak satu syarat. Dia akan mengatakan, al-isnadu minad-din. Sanad hadis ni, salah satu daripada urusan agama. Kalau tidak ada sanad, kan kita belajar dalam hadis kan? Imam Bukhari kata, haddatsani fulan sampai ke Nabi. Itu dia panggil sanad. Kalau tak ada sanad, orang boleh kata apa dia nak kata. Daripada saya kepada orang ni, qala Rasulullah. Sedaklah bahawa ini. Tapi oleh kerana ilmu disiplin, ilmu hadis ni berguna sanad, maka orang tak boleh buat. Kalau buat pun, kita boleh start atas tenaga tinggalnya. Awak dia palsu ni. Siapa dia ni perawi ni? Tak pernah kenal apa. Rupa-rupanya pergi cari-cari, Pak Mak penglipu lara. Orang tahu selalu cerita dia. Pak Mak tukar karu. Dia ni. Dia panggil apa ni? Rawi cerita. Jadi kita dengar pun, kita boleh buat penilaian lah. Setakat tu je lah. Penglipu lara mana pula ni. Adapun Al-Quran Karim. Tengok ni. Quran kita ni apa Allah Ta'ala janji dah tadi tak. Dia nak jaga diri. Ia adalah sebuah kitab tunggal yang sabit secara qat'i. Qat'i ini tak ada ragu lagi. Putus. Penerimaan Nabi Muhammad SAW daripada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran ini setelah tamat masa turunnya, telah dinakalkan surah-surah dan ayat-ayat dan ketertibnya dan cara-cara membacanya kepada masa kebelakangan dengan cara mutawatir. Nabi ajar kepada sahabat ajar kepada tabi'in sampai kepada kita ini mutawatir. Berapa ramai ulama-ulama dan dunia ni yang masih lagi ada sanad dia bersambung daripada guru dia sampai kepada dia hari. Dan tidak ada sebarang syak bahawa kitab Al-Quran yang kita membaca di hari ini ialah kitab yang diturunkan daripada Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan memang ingat Quran. Penyelewengan yang keempat, dalam kitab At-Taurat dan Injil, di antara dalil-dalil yang membuktikan berlakunya penyelewengan di dalam kitab-kitab tersebut, iaitu terdapat banyak nuskah. Nuskah lain, nuskah ni banyak sangat. Serta percanggahan antara satu nuskah dengan yang lain dari sudut lafaz dan pendapat. Tak sama. Mazhab Protestan lain dengan mazhab Katolik jadi tak sama. Itu menunjukkan benda itu bukan mari daripada Allah. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau benda tak mari daripada Allah, kita akan dapati percanggahan yang banyak. Jangan mari daripada Allah, tak ada canggah. Canggah apa? Iaitu dia satu. Yang kelima, penyelewengan yang kelima, kitab Taurat dan Injil mengandungi akidah yang salah. Ini yang berat sekali. Bila akidah salah, bunuh habis segala benda. Kitab-kitab itu mengandungi akidah yang tidak benar dan pendapat yang salah mengenai Allah dan para rasulnya, para Rasulullah. Di mana kita dapati dalamnya ada ayat-ayat yang menyerupai Allah dengan manusia. Keaiban dan kecacatan para rasul yang menjatuhkan kemuliaan mereka serta menafikan sifat ismah mereka, kebersihan daripada dosa. Tengok nombor 11 di bawah. Sebahagian daripada isi kandungan yang termaktub dalam At-Taurah sekarang, iaitu dalam Sifr At-Takwin yang berbunyi, dan Tuhan berkata. Tengok penyelewengan dia. Cerita kawin. Tuhan ialah manusia ini. Tuhan ialah manusia. Apa jadi? Sesungguhnya ia telah jadi salah seorang daripada kami. Ia mengetahui kebaikan dan kejahatan. Cukuplah kata. Dia kata Tuhan berdukun cerita. Macam-macam cerita.
orang-orang Yahudi ni buat dalam kitab dia. Jadi tapi jadi masalahnya pengaruh asing ni masuk juga dalam agama, dalam pengikut Islam. Tuhan daripada manusia. Ada satu pahaman dalam ini, dia panggil wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni semua benda itu Tuhan buat. Ini pahaman. Masuk dalam ada sesat yang termasuk dalam ajaran Islam. Ini bahaya. Bahaya ke tak bahaya? Sangat bahaya. Bila kita ngata Tuhan ini sama dengan kita. Tuhan duduk sekali dengan kita dalam kita kata dalam jubah aku buat ada Tuhan. Ini pun ajaran sesat. Jangan memang. Berdasarkan penyelewengan dan penukaran yang berlaku pada kitab-kitab terdahulu, maka kita beriman bahawa ia pada asalnya diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya yang tujuannya sama dengan tujuan diturunkan kitab Al-Quran. Kita tidak beriman kepada sesuatu pun dari kandungannya yang mengatakan datangnya daripada Allah, kecuali daripada apa yang disebut oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran Al-Karim, wajiblah kita beriman bahawa ia adalah kalam Allah yang sebenar. Ini Quran kita. Tidak bercampur dengan kalam manusia. Setiap patah perkataan dalamnya terpelihara, maka wajib kita patuh kepada suruhannya, menjauhi larangannya, membenarkan isi ceritanya, serta menolak apa-apa sahaja yang menyalahinya. Jadi Alhamdulillah, dengan itu tamatlah perbincangan kita dalam rukun yang keempat, beriman kepada kitab-kitab. InsyaAllah kita akan masuk kepada perbincangan yang kelima, iaitulah beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat ini, kalau kita tak beriman dengan dia, maka inilah yang terjadi huru-hara hari ini. Sebab manusia macam tak percaya ke akhirat. Tak percaya. Tahu, tapi tak percaya tu tak apa kuat. Kalau percaya, tak ada berlaku rasuah, tak ada berlaku penyelewengan, tak ada semua. Sebab dia tahu dia akan dikira balik. Macam tak percaya. Percaya tapi macam tak percaya. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita ini, insyaAllah.